Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Mimi Azira dalam program Topik. Kali ini saya menggantikan Midi Saleh dan Khairi Hazwan yang berehat seketika. Topik perlu diteruskan dan untuk minggu ini kami berbesar hati dapat menemu bual seorang tokoh pendidikan, apatah lagi dengan pencapaian yang beliau terima baru-baru ini. Kita saksikan dulu laporan ringkas ini. Bekas Ketua Pengarah Pelajaran Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim dan Datuk Dr. Amin Senin menerima anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan sempena sambutan Hari Guru ke-50 Peringkat Kebangsaan 2021. Mereka menerima anugerah itu daripada Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya juga mengucapkan tahniah pada dua orang penerima anugerah Tokoh Kepimpinan Pendidikan Kebangsaan tahun 2021 iaitu Datuk Dr. Amin bin Senin dan Datuk Dr. Habibah binti Abdul Rahim. Semoga anugerah ini menjadi penyuntik semangat pada semua warga pendidik untuk terus berusaha dan memberikan sumbangan yang terbaik dalam melonjakkan pendidikan negara dan memastikan Malaysia menjadi sebuah negara yang jauh lebih baik. Datuk Dr. Amin menabur bakti bersama KPM bermula Oktober 2017 hingga Disember 2019 sebelum digantikan Datuk Dr. Habibah bermula Januari 2020 hingga April lalu. Kedua-dua tokoh ini mengakui cabaran ketika berkhidmat adalah untuk memastikan dasar pendidikan yang ditetapkan mampu melahirkan pelajar yang berdaya saing apabila tamat persekolahan. Itu tadi individu yang kami kira bertepatan dengan topik yang dibawakan minggu ini. Kita semua tahu dengan cabaran dihadapi generasi baru hari ini ketika dunia dilanda pandemik. Tidak ketinggalan aspek pendidikan bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Pembelajaran abad ke-21 atau PAK-21 bukan lagi suatu yang baru dalam dunia pendidikan, tapi kita bincangkan kembali sejajar dengan situasi semasa dengan pelaksanaan norma baru. Dan untuk itu, saya perkenalkan tetamu minggu ini yang nampaknya sudah bersedia menerusi Zoom, iaitu Datuk Dr. Amin Senin. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Mimi. Apa khabar? Selamat Hari Raya, Datuk. Tak terlambat rasanya saya ucapkan. Ya, terima kasih kerana bersama dengan kami malam ini dan tahniah juga atas pencapaian sebagai tokoh kepimpinan pendidikan baru-baru ini. Terima kasih. Dan untuk makluman penonton juga, Datuk Dr. Amin Senin juga adalah bekas Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Okey, Datuk, topik minggu ini ialah amalan dan cabaran pembelajaran abad ke-21 dalam norma baru. Jadi untuk senang difahami oleh orang awam, boleh Datuk jelaskan dengan bahasa yang senang nak difahami apa sebenarnya pembelajaran abad ke-21 ni, Datuk? Ya, terima kasih, Mimi. Sebelum saya memberikan penjelasan lanjut apa itu pembelajaran abad 21, saya ingin kongsi dengan Mimi dan juga para penonton bahawa kita kena faham senario yang ada sekarang dan yang akan datang ini. Senario kita ini ditentukan oleh dua keadaan atau fenomena yang kita panggil. Satu yang orang sudah biasa sebut sebagai ledakan maklumat. Kerana kita dapati bahawa ledakan maklumat ini suatu benda yang real, yang kita dapati maklumat berada di mana-mana dan sampai kita keletihan dengan maklumat yang kita terima ini. Tetapi ada satu lagi fenomena yang orang tidak sedar sebenarnya, yang akan menentukan masa hadapan dan juga yang bermula daripada sekarang ni, yang dipanggil, yang saya sebut sebagai ledakan pembelajaran, ya, Mimi. Ledakan pembelajaran ini bermakna medium pembelajaran kita sekarang semakin pelbagai dan semakin meluas, menyebabkan ruang pembelajaran kita juga semakin meluas dan semakin dipercepatkan pembelajaran itu. Dan untuk dalam konteks ini, yang dikatakan pembelajaran abad 21 itu dia memerlukan beberapa ciri penting untuk kita menguasai ledakan pembelajaran dan juga ledakan maklumat ini. Dan di antara ciri yang paling penting yang perlu dikuasai oleh anak-anak kita ialah dia mesti mempunyai pemikiran kritikal dan juga kreatif. Kritikal dalam arti kata dia boleh memilih maklumat yang terbaik dan kreatif menggunakan maklumat itu secara lebih produktif.
Dan benda ini tidak boleh dibuat seorang ya Mimi. Dia kena mesti laksanakan pembelajaran berbahasa ini dalam bentuk kolaboratif. Maknanya dengan rakan-rakannya, dengan orang lain. Dia tidak boleh menyelesaikan masalah itu seorang-seorang. Dan yang berikutnya yang paling penting juga dalam pembelajaran berbahasa ini, dia mesti punya keupayaan berkomunikasi. Sebab pembelajaran komunikasi inilah yang akan menyebabkan mereka lebih lebih produktif untuk menjadi apa yang disebut satu istilah baru ya Mimi, yang disebut sebagai solutionary generation, generasi yang menyelesaikan masalah mereka pada masa akan datang. So secara keseluruhannya boleh kita katakan bahawa yang disebut sebagai pembelajaran abad 1 itu ialah pembelajaran yang menguasai keperluan-keperluan yang semasa dan akan datang yang ditentukan oleh ledakan maklumat dan juga ledakan pembelajaran itu. Dan ini perlu ada pemikiran yang kritikal, yang kreatif dan juga dibuat secara kolaboratif dengan orang lain dan mereka boleh communicate ataupun komunikasikan hasil pembelajaran mereka itu. Itulah secara umumnya ya yang disebut sebagai pembelajaran abad 21 itu Mimi. Ya, dan juga boleh menyelesaikan permasalahan dengan bijak ya Datuk. Ya, menyelesaikan masalah. Ya. Macam yang Datuk kata tadi, ledakan maklumat dan juga ledakan pembelajaran. Maknanya terlalu banyak maklumat, terlalu banyak cara-cara pembelajaran. Tidakkah ini macam overwhelming ataupun terlalu banyak untuk murid-murid dan juga guru? Jadi bagaimana guru dan murid ini boleh menerapkan amalan PAK21 dalam situasi sekarang ni, ditambah lagi dengan PDPR yang memang dah jadi sebahagian daripada norma pelajar sekarang? Sebab itu saya melihat sekarang ni yang menjadi perkara pokok dalam ledakan pembelajaran ni yang perlu kita kuasai dengan cepat ya Mimi. Sebab soalan itu tepat sekali. Sebab itu kita kena lihat bahawa sama ada kita guru ataupun kita ibu bapa, apatah lagi pelajar itu, salah satu daripada benda yang perlu kita kuasai ialah pembelajaran digital atau yang dipanggil digital learning. Sebab digital learning ini ialah suatu benda yang real ya. Walaupun kita rasa benda itu mungkin macam kita rasa virtual reality itu tidak real, tetapi sebenarnya virtual reality itu real. Oleh sebab itu pembelajaran digital ini juga suatu yang real yang akan menjadi gelombang besar pada masa akan datang. Yang mau tidak mau anak-anak kita mesti menguasai kemahiran, keterampilan dan juga kompetensi pembelajaran digital ini. Sebab itu kita sebagai guru dan sebagai parent atau bapa juga perlu memahami keperluan anak-anak kita untuk menguasai pembelajaran digital ini. Yang itu serasa di antara benda pokok yang perlu kita fahami dan perlu kita kuasai, Mimi ya. Ya. Tapi ada juga parents atau ibu bapa ni yang tak boleh menerima lagi virtual, cara pembelajaran secara virtual ataupun secara maya ni. Apa pendapat Datuk? Dia begini, kita kena faham dia bila kita sebut digital learning ini, dia kena faham. Saya bagi sebagai contoh yang paling mudah ya Mimi, supaya orang boleh faham. Perkembangan teknologi ini, kalau di peringkat awal perkembangan teknologi yang dikatakan gelombang pertama, gelombang kedua teknologi itu, dia teknologi itu dicipta, dibangunkan untuk enhance ataupun amplify physical strength. Sebab itu kalau kita tengok teknologi yang pertama tu dia menguatkan kita punya keupayaan fizikal manusia itu. Dia beruntuk fizikal saja. Sebab itu alat yang dicipta macam kalau zaman pertanian dulu tu dipakai kapak lah, pakai cangkul lah, itu untuk enhance fizikal. Kemudian bila teknologi elektrik steam tu berkembang, ditambah lagi dengan jentera-jentera berat. Semua jentera-jentera ini ialah untuk amplify keupayaan fizikal. Tetapi bila masuk kepada gelombang ketiga perkembangan teknologi itu, bila komputer sudah mula dicipta, sebenarnya tanpa sedar teknologi itu bukan enhance fizikal kita lagi, dia sudah start menerobos kita punya minda kita. Sebab itu komputer pertama yang dicipta itu, dia telah mengambil rutin minda ataupun otak kita, di mana mana komputer yang pertama itu dia boleh membuat pengiraan macam kalkulator tu. Dia boleh menambah, tolak, campur, bahagi. Yang itu adalah kerja-kerja rutin minda kita yang telah
yang telah dimulakan oleh komputer pada zaman itu. Maknanya pada ketika itu sudah mula bahawa teknologi bukan lagi enhance kita punya fizikal, sudah enhance kita punya minda kita, kerja rutin. Kita tak perlu lagi mengira dengan cepat sebab kalkulator lagi pantas daripada kita. Dan kemudian bila masuk kepada teknologi yang berikutnya, dia bukan lagi membuat kerja rutin macam pengiraan, memory dan sebagainya itu. Sekarang ini, dalam dunia digital ini, kita dapati teknologi itu sudah mula mengambil salah satu ciri penting manusia untuk solve the problem. Sebab itu dengan data raya ni, komputer sudah mula membantu manusia untuk menyelesaikan masalah. Jadi itu digital. Sebab itu digital learning itu tidak berakhir di situ. Sebab itu kita sebagai manusia, kekuatan kita ialah bagaimana kita boleh memanfaatkan pembelajaran digital ini untuk mengukuhkan potensi kita sebagai manusia. Apa potensi kita sebagai manusia yang tidak ada kepada teknologi digital ni ialah kreativiti. Sebab itu saya sebutkan tadi, kita kritikal dalam masa yang sama, kita kena kreatif untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Dan yang ini kalau kita tidak kuasai pembelajaran digital itu, kita akan ketinggalan. Mungkin kita akan tidak dapat banyak, kita dapat menyelesaikan masalah kita pada masa akan datang, dan ini akan menjadi beban kepada anak-anak kita pada masa akan datang jika mereka tidak menguasai pembelajaran digital. Sebab itu saya sebut tadi, pembelajaran digital itu real dan perlu dikuasai dengan cepat oleh anak-anak kita. Ya, betul Datuk. Perlu ada keseimbangan ya, supaya tak terlalu bergantung kepada digital saja, kena ada keseimbangan fizikal dan juga digital. Betul. Ya. Okey, Datuk, kita berehat seketika. Topik akan kembali selepas ini. Anda jangan ke mana-mana. Kembali dalam topik bersama saya Mimi Azira dan juga tetamu menerusi Zoom, tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan 2021 Datuk Dr. Amin Senin. Baiklah Datuk, kita dah bercerita tadi tentang amalan pembelajaran abad ke-21 atau PAK21 dalam situasi pandemik. Dan saya ada melihat temu bual bersama Datuk baru-baru ini. Datuk mengatakan aspek pelaksanaan seringkali terlepas pandang ataupun overlook, tapi itu adalah yang paling penting. Jadi pada pandangan Datuk, dalam hal ini, apa cabaran terbesar dalam merealisasikan PAK21 ketika ini? Ya. Dia dalam PAK21 ni, dalam suasana sekarang sebutkan pembelajaran digital ni, saya ambil contoh yang paling real sekarang ni Mimi ya. Macam mana guru-guru kita berhadapan dalam suasana pandemik ini. Salah satu daripada perkara yang paling menjadi halangan besarnya bila kita ingin memperkenalkan pembelajaran abad 21 dalam konteks sekarang ini ialah boleh dikatakan tidak semua ya pelajar-pelajar kita mempunyai gadget-gadget digital, komputer umpamanya. Ya, itu salah satu perkara yang selalu menjadi rumutan. Betul. Tetapi sebab itu saya menyebut bahawa saya baru-baru ini saya berbincang dengan guru-guru. Saya kata okey, kita akui itu benda, tapi kita tak boleh tunggu semua pelajar kita ada komputer. Tetapi ada kajian menunjukkan bahawa salah satu gadget yang dipanggil low-tech, saya gunakan low-tech punya learning ini, yang tidak menggunakan komputer, yang boleh dikatakan semua keluarga kita yang ada di Malaysia dan anak-anak mereka boleh akses kepada apa yang dipanggil penggunaan telefon, ya, handphone. Jadi handphone ini, Mimi ya, boleh dikatakan kalau 90% kita punya pelajar-pelajar kita boleh akses menggunakan telefon, dan situ saya mencadangkan untuk mengatasi masalah komputer tak ada ni, sepatutnya guru-guru memikirkan bagaimana dia menggunakan handphone itu sebagai alat untuk menyampaikan pengajarannya. Sebagai contoh begini ya Mimi, apa yang berlaku, saya punya observation ketika ini, kebanyakan guru-guru kita yang ada bila dalam suasana pengajaran yang ada sekarang ni, mereka menggunakan WhatsApp dan juga Telegram itu sebagai alat untuk dia berkomunikasi saja, untuk menyampaikan arahan apa kerja rumah yang dibuat dan apa yang ibu bapa perlu lakukan. Tetapi tidak ramai, ada guru kita ada, tapi tidak ramai dan tidak menyeluruh
guru-guru memikirkan bagaimana dia boleh menyampaikan pengajaran pembelajarannya itu melalui WhatsApp dan juga telefon ataupun Telegram sebagai contoh. Tetapi sebab apa dia punya mindahnya begini ya. Kita sudah biasa dengan kaedah pembelajaran dalam classroom dalam 40 minit ataupun 30 minit kalau sekolah rendah itu. Jadi guru-guru itu memikirkan bagaimana pembelajaran sukatan pelajaran itu perlu diisi dalam 30 minit dan 20 minit. Jadi pembelajaran 30-20 minit ini adalah menggunakan pendekatan lama. Sebab itu saya mencadangkan secara kreatif guru-guru kita perlu sekarang ni yang low tech ini tidak menggunakan komputer tapi menggunakan telefon, dia menghasilkan unit-unit pembelajaran dalam tempoh 5 hingga 8 minit. Sebagaimana YouTube buat dan juga TikTok buat. Dia 5 hingga 8 minit dia menyampaikan itu. Jadi kalau itu boleh digunakan dengan cara yang sedikit unit itu tetapi berterusan dan digunakan telefon itu sebagai alat, sebagai strategi utama kita untuk akses pembelajaran kepada murid, saya rasa kita boleh banyak membantu menyelesaikan masalah yang ada. Tetapi kalau kita masih bergantung kepada internet dan komputer yang saya rasa tidak semua orang ada, kita menghadapi masalah. Tetapi kalau kita menggunakan the low tech maksud saya ialah telefon ini sebagai alat yang mudah. Itu ini yang saya katakan, cabaran-cabaran ini perlu kita atasi dengan apa yang ada sekarang ini. Saya rasa itu di antara pendekatan sebagai contoh ya Mimi, untuk kita mengatasi. Bukan saja muridlah kena kritikal dan juga kreatif, guru-guru pun kena kritikal dan kreatif ya. 5 minit ke 8 minit tu kena padat, kena pastikan dia padat dan tak terlalu Okey, macam mana pula ya Datuk murid boleh mengoptimumkan pembelajaran dalam situasi sekarang ni, dan dengan ibu bapa pula bagaimana peranan mereka yang semestinya kena menyokong PAK dalam situasi begini. Apatah lagi kerajaan baru saja umumkan 80% penjawat awam dan 40% dalam sektor swasta perlu bekerja dari rumah. Jadi mereka yang ada anak-anak perlu menguruskan anak-anak, tapi dalam masa yang sama kena bekerja dari rumah, kena pantau PDPR. Macam mana ni Datuk? Satu, pemerhatian saya Mimi sejak pada tahun lepas bila berlakunya pandemik ini, salah satu yang gap yang menyebabkan di antara murid yang boleh menguasai pembelajaran dalam keadaan yang sekarang ini dengan yang tidak ialah kerana saya dapati apa yang saya panggil pengurusan pembelajaran kendiri itu lemah di kalangan pelajar-pelajar kita. Mereka tidak boleh mengurus pembelajaran mereka secara bersendirian sebab kaedah persekolahan kita yang biasa yang berdasarkan bilik darjah itu kebanyakan pengurusan pembelajarannya diurus oleh gurunya dan anak murid kita bergantung kepada guru untuk membantu mereka mengurus pembelajarannya. Guru memberikan mereka prescription bagaimana untuk pembelajaran yang mereka perlu lakukan. Tetapi bila mereka bersendirian di rumah, mereka tidak ada keupayaan untuk mengurus pembelajaran kendiri mereka. Jadi saya rasa salah satu yang perlu kita perkukuhkan di rumah sama ada anak-anak kita ataupun kepada parent itu ialah membantu anak kita mempunyai disiplin untuk mengurus pembelajaran kendiri dia. Sebab kalau dia tidak ada disiplin pengurusan pembelajaran kendiri itu suatu rasa yang akan menjadi halangan dia untuk cepat menguasai pembelajaran dalam konteks yang ada sekarang ini. Dan dari segi masa, dari segi bagaimana dia mengatur apa benda yang perlu dia dapat dan sebagainya tu, dari segi kontennya itu perlu diajar. Dan saya rasa guru-guru juga mungkin bila kembali normal nanti di antara perkaranya yang kita perlu laksanakan ialah bagaimana self-directed learning, pengurusan pembelajaran kendiri itu perlu diperkukuhkan. Yang itu di antara cabaran besar kita sekarang ini. Maknanya kiranya pembelajaran kendiri ini adalah salah satu cara untuk mengoptimumkan pembelajaran dalam situasi PDPR sekarang. Selain daripada pembelajaran kendiri, Datuk, ada lagi cara lain untuk mengoptimumkan pembelajaran dalam situasi pandemik begini? Dia ada luar yang saya beri caution kepada parent kita. Teknologi ini, sama ada teknologi digital ini, dia boleh amplify apa diri manusia itu. Sebab manusia ni dia ada dalam diri dia dua. Dia ada ciri-ciri untuk menjadi baik
dan ada ciri-ciri untuk dia menjadi menjadi tidak baik. Ya. Jadi teknologi ini dia boleh amplify, sama ada dia amplify jadi baik ataupun dia amplify jadi tidak baik. Maksud saya Mimi, yang paling mudah dalam pembelajaran digital dalam dunia ledakan maklumat ini, kalau anak-anak kita tidak ada disiplin yang boleh bagaimana dia mencari maklumat dan menggunakan maklumat, silap-silap anak kita ini teknologi digital itu akan amplify benda yang tak baik. Bukan amplify benda yang baik. Dan ini pada saya, untuk dia betul-betul dapat manfaat dalam pembelajaran digital, ibu bapa kena mengawal anak-anaknya. Kawalan ibu bapa itu juga penting. Bagaimana dia mencari maklumat dan menggunakan maklumat yang ada di dunia digital itu. Bagi contohlah Mimi ya, kalau kita tengok YouTube tu, dalam YouTube ini you boleh cari apa saja you jumpa lah. Betul. Sebab itu kalau kita tidak memberikan disiplin pemilihan maklumat dan juga konten yang baik, kita takut nanti ciri-ciri yang tidak baik dalam anak tu itu pula yang kita kukuhkan, kita amplify, dan ini satu benda yang boleh menyebabkan pembelajaran digital penguasaan abad 21 tu akan terencat. Baik, jadi kendiri-kendiri juga ya, tapi perlu ada kawalan. Masih perlu ada kawalan daripada ibu bapa. The right word. Ya, okey. Datuk, kita rehat sekali lagi. Kita minum dulu. Anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama topik. Masih bersama topik membincangkan tentang amalan dan cabaran pembelajaran abad ke-21 dalam norma baru. Saya masih bersama dengan Datuk Dr. Amin Senin, dan sebelum kita berpisah, Datuk, sebagai seorang tokoh pendidikan, apa nasihat Datuk kepada pendidik generasi muda zaman sekarang ni, terutama dalam mendepani dunia pendidikan yang sangat mencabar ni? Ya. Satulah Mimi ya. Kalau kita perhatikan, saya sebut tadi penekanan saya ialah kepada teknologi digital. Sebab digital learning itu penting. Tetapi saya ingin memberikan peringatan bersamalah kepada rakan-rakan guru bahawa teknologi ini dia hanyalah enabler dalam konteks pengajaran pembelajaran. Teknologi itu adalah enabler. Enabler maknanya dia menyokong, membantu pengajaran pembelajaran. Tapi dalam pendidikan itu sebenarnya Mimi ya, yang perlu diperkukuhkan, terutama dalam zaman sekarang ni lagi, dalam suasana pembelajaran di rumah ni, yang perlu diperkukuhkan ialah hubungan manusiawi di antara murid dengan guru. Yang ini saya rasa kalau dalam suasana biasa fizikal kita dapati benda itu mudah, tetapi dalam keadaan sekarang ini murid berada di rumah, hubungan kemanusiaan itu sudah mula hubungan manusiawi di antara murid dengan guru itu sudah mula tidak diambil perhatian yang tinggi. Saya ambil contoh Mimi yang paling mudah ya. Kalau kita mengadakan sekarang ni popular dengan Google Classroom ya. Google Classroom itu bila guru mengadakan Google Classroom itu, kebanyakan guru bila dia menggunakan Google Classroom itu dia menekankan kepada penyampaian konten pengajaran pembelajaran. Ya. Dan kita tahu kalau kita mengajar dalam tempoh yang lama dalam keadaan yang melalui skrin ini, bosan. Murid akan cepat bosan. Sebab itu kalau boleh, sebenarnya murid-murid kita kalau yang sekolah rendah tu saya perhatikan, mereka suka masuk Google Classroom tu bukan sangat kerana cikgunya ada, tapi dia nak berinteraksi dengan kawan-kawan dia, cerita dengan kawannya. Ya, dan saya rasa benda ini perlu diraikan. Sebab pembelajaran itu dia akan kukuh jika sekiranya hubungan manusiawi itu, hubungan guru dengan murid dan dengan kawan-kawan itu diraikan dalam suasana pembelajaran Google Classroom. Dan itu maksud saya, jangan kita terlalu obses dengan teknologi digital ataupun teknologi itu, kita terlupa bahawa pengajaran pembelajaran itu asasnya ialah hubungan kemanusiaan. Jadi saya menyeru kepada rakan-rakan guru kita supaya aspek manusiawi ini juga perlu diberikan perhatian dalam pengajaran teknologi digital yang kita hadapi sekarang ini.
Ya, itu nasihat dan pesanan Datuk kepada pendidik generasi muda, raikan hubungan kemanusiaan itu, ya, walaupun berada dalam era digital. Ya, Datuk? Okey, nampaknya itu saja waktu yang kita ada. Terima kasih sekali lagi Datuk Dr. Amin Senin, tokoh kepimpinan pendidikan kebangsaan yang juga bekas Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, kerana sudi bersama kami malam ini, Datuk. Dan sekali lagi kami di Topik mengucapkan tahniah. Semoga pencapaian Datuk menjadi sumber inspirasi kepada golongan pendidik. Baik, Topik akan kembali lagi minggu depan. Ya, terima kasih. Topik akan kembali lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Saya Mimi Azira, salam hormat dan selamat malam.